بعمر عمر كل حي الشليل. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fahmi Ismail, memegang kad matrik DSU 2020 24789. Okay, saya ingin menerangkan tentang pendahuluan mengenai Kaabah. Kaabah adalah sebuah bangunan di pusat masjid terpenting Islam, iaitu di mana di Masjidil Haram di Arab Saudi. Ini adalah tempat yang paling suci dalam Islam. Ia dianggap oleh umat Islam sebagai rumah Allah dan merupakan kiblat bagi seluruh umat Islam di dunia ketika melakukan solat. Kaabah diyakini oleh umat Islam yang mana telah dibangunkan kembali oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Ketika dia kembali ke Mekah setelah beberapa tahun meninggalkan isterinya iaitu Siti Hajar dan juga Nabi Ismail alaihissalam atas perintah Allah, yang mana dia mengelilingi Kaabah 7 kali berlawan arah jam, yang dikenali juga sebagai tawaf. Tawaf adalah ibadah wajib untuk melakukan dan menyelesaikan haji dan umrah. Kawasan di sekitar Kaabah di mana jemaah haji disebut mataf. Seperti yang kita tahu, Kaabah dan mataf dikelilingi oleh jemaah haji pada setiap tahun dan juga jemaah umrah pada setiap tahun dalam Islam, kecuali tanggal 9 Zulhijjah yang dikenali sebagai hari Arafah, di mana kain menutupi struktur Kaabah yang dikenali sebagai kain itu yang dinamakan kain kiswah yang ditukar pada hari tersebut. Namun peningkatan jumlah mereka yang paling ketara adalah pada bulan Ramadan dan musim haji, sebab musim haji dan musim puasa ni ramai orang datang kat sana, so dia akan jadi ramai. Okay, menurut Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi, 6,790,100 jemaah tiba untuk menunaikan haji pada tahun Islam pada tahun 1439 Hijrah. Pada tahun tu seramai 6 juta lebih. Yang mana dia punya kenaikan tu sebanyak 3.6% daripada tahun sebelumnya. Dengan 2,489,406. Yang pada tahun sebelumnya lah, itu pada tahun lepas tu jadi tiba untuk menaikkan haji pada tahun 1440. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nama saya Nur Ain Balkis binti Nafi dari Kelas PHU 3H. Saya akan menerangkan tentang isi yang pertama, iaitu Hijr Ismail. Okey, Hijr Ismail ni dia merupakan suatu kawasan lengkungan yang berbentuk separa bulatan yang terletak di utara Kaabah. Okay. Pada asalnya kawasan ini merupakan tempat berteduh bagi Nabi Ibrahim sepanjang sesi pembinaan Kaabah. Hijr Ismail ni dia dikaitkan dengan Nabi Ismail kerana Nabi Ibrahim telah membina sebuah bangsal, iaitu kawasan lengkungan untuk Nabi Ismail berehat sambil menunggu Nabi Ibrahim yang sedang membina Kaabah. Okey. Seterusnya ia menjadi kandang kambing kepunyaan Nabi Ismail. Pada waktu itu juga kawasan itu tidak menjadi sebahagian daripada pembinaan Kaabah. Namun begitu, selepas pembinaan Kaabah oleh bangsa Arab Quraisy, ukuran panjangnya telah dikecilkan sebanyak 6 hasta 1 jengkal. Sebahagian daripada Hijr Ismail telah dimasukkan sebagai kawasan Kaabah. Antara sejarah Hijr Ismail ialah Nabi Ibrahim alaihissalam bersama Hajar dan bayinya Nabi Ismail alaihissalam sampai di lembah Mekah. Dengan petunjuk malaikat Jibril, mereka berada di tempat di mana Hijr Ismail sekarang berada.
Lalu Hajar dan Ismail AS bersama kambing-kambing mereka tinggal di dalam kemah dari kayu yang dibuat di sekitar tempat itu. Hajar dan Ismail dikuburkan di tempat itu ketika mereka wafat. Hajar Ismail dihormati sejak sebelum Islam. Nabi Muhammad SAW pun setelah diutus menjadi Nabi, beliau duduk di Hijr Ismail selain melakukan ibadah dan membaca Quran. Di tempat itu, beliau juga menjawab pertanyaan-pertanyaan kaum muslimin. Dalam sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu anhu berkata, saya dahulu ingin masuk ke dalam Baitullah dan solat di dalamnya. Maka Rasulullah menggandeng tangan dan membawaku masuk ke dalam Hijr, lalu bersabda, solatlah di dalam Hijr jika engkau ingin masuk ke dalam Baitullah, kerana sesungguhnya Hijr itu adalah bahagian dari Baitullah. Antara kelebihan solat di Hijr Ismail ialah sama dengan solat di luar Kaabah. Tidak terdapat keutamaan khusus dari solat di luar Kaabah. Akan tetapi, jika seseorang ingin merasakan solat di dalam Kaabah, maka Hijr boleh menjadi tempat alternatifnya. Sekian dari saya teruskan dengan pembentahan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Nafisa binti Muhammad Najib dari kelas DPHU 3H. Okey, saya akan membentangkan tajuk tentang Hajarul Aswad. Hajarul Aswad yang bermaksud batu hitam atau nama isteri Nabi Ibrahim yang membawa maksud kulit gelap, merupakan salah satu batu yang terdapat di penjuru Kaabah. Ia terletak di salah satu bucu Kaabah di mana apabila orang yang ingin memulakan tawaf, maka mereka hendaklah melalui tawaf itu dengan bahu kiri ke arah Hajarul Aswad dan berpusing sebanyak 7 kali. Menurut ajaran Islam, mencium Hajarul Aswad merupakan sunnah Nabi Muhammad. Ini ditegas oleh Umar Al-Khattab apabila sebelum mencium Hajarul Aswad, beliau berkata, aku tahu sesungguhnya engkau hanyalah batu biasa. Andai aku tidak melihat Rasulullah menciummu, sudah tentu aku tidak akan melakukannya. Menurut kefahaman Islam, Hajarul Aswad datang dari batu syurga dan warna asalnya adalah warna putih. Tetapi bertukar warna hitam kerana orang yang pergi haji tu membawa dosa-dosanya yang telah mereka lakukan. Menurut Ibnu Ishaq dalam bukunya Sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diceritakan kisah pembinaan semula Kaabah oleh kabilah-kabilah Mekah berikutan banjir besar melanda ke atas Kaabah yang telah memusnahkan sebahagian strukturnya. Ketika itu, Hajarul Aswad telah dialihkan sementara bagi memberi laluan kepada pembinaan semula Kaabah. Setelah pembinaan semula siap, kabilah-kabilah Mekah bertelingkah sesama sendiri mengenai kabilah mana yang lebih berhak untuk meletakkan kembali ke tempat asalnya di dalam Kaabah. Kemudiannya, mereka mengambil keputusan untuk menunggu sesiapa sahaja yang akan memasuki kawasan Kaabah. Selepas itu, akan diminta membuat keputusan berkenaan perbalahan mereka. Dengan kehendak Allah, laki yang mencecah 35 tahun itu, iaitu 5 tahun sebelum beliau menerima wahyu kerasulan, dengan kebijaksanaan baginda meminta disediakan sehelai kain, lalu meletakkan Hajarul Aswad di tengah-tengah kain tersebut. Setiap ketua dari setiap kabilah Mekah itu diminta untuk bersama-sama memegang tepian kain tersebut lalu mengangkatnya. Akhirnya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri yang meletakkan kembali Hajarul Aswad ke tempat yang sepatutnya, sambil memberikan kepuasan hati setiap kabilah Mekah atas kehormatan yang mereka terima secara adil. Begitulah asalnya bagaimana Muhammad bin Abdullah mendapat gelaran Al-Amin atau orang dipercayai di kalangan masyarakat Arab. Okey, terdapat beberapa kelebihan Hajarul Aswad ini. Yang pertama, yakut dari syurga, iaitu batu daripada syurga lah. Yang kedua, menyentuhnya adalah sunnah. Yang ketiga, masuk di bawah limpahan rahmat. Keempat, ia saksi pada hari kiamat. Dan yang kelima, mustajab doa. Kita pergi, kita doa, insya-Allah
kita mula. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Al-Haikal bin Itamuddin. Saya dari kelas DPSU 3I. Normometri saya DSU 2020247006. Jadi saya akan sambung tentang penerangan kumpulan kami yang saya akan sambung tentang tajuk objek yang berada di Kaabah dan keistimewaannya. Jadi pasti ramai yang tak tahu tentang objek yang saya pilih kali ini. Saya memilih objek yang berdekatan dengan Kaabah adalah Makam Ibrahim. Dan pasti ramai yang tak tahu tentang Makam Ibrahim serta keistimewaannya. Jadi saya akan terangkan melalui pengenalan dia. Makna Makam Ibrahim di sini bukanlah bermaksud tempat peristirahatan terakhir baginda Nabi Ibrahim AS. Makna makam di sini adalah prasasti yang berbentuk kotak dengan dua lubang di atasnya. Lubang itu adalah pahatan yang mengikut jejak kaki Nabi Ibrahim AS saat baginda membangunkan Kaabah di Mekah Al-Mukarramah. Jadi makam Ibrahim artinya tempat Nabi Ibrahim berdiri membangunkan Kaabah bersama anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Makam Ibrahim juga dieja sebagai makam. Ejaan makam adalah MQAM dan MAKAM. Dua ejaan tersebut mempunyai pengaruh yang sangat besar. Makam yang pertama, ejaan dia MAQAM adalah merupakan tempat peristirahatan terakhir, iaitu tempat di mana kewafatan seseorang Nabi dan Rasul itu. Manakala makam ini merupakan binaan MAKAM ni binaan yang mengandungi batu hampar kecil terletak lebih kurang 20 hasta di sebelah timur Kaabah. Jadi kelebihan Makam Ibrahim adalah Makam Ibrahim dihormati dengan melakukan solat sunat di belakangnya saat musim haji. Tentu bukan perkara mudah untuk kita sebagai manusia telah menunaikan haji dengan berpusu manusia telah mengiringi Kaabah untuk solat sunat tepat di belakang Makam Ibrahim. Selain dijaga oleh petugas, ada larangan juga tentang Makam Ibrahim. Solat sunat berdekatan dengan Makam Ibrahim. Dalil yang mengatakan Makam Ibrahim ini merupakan objek istimewa adalah di dalam surah Al-Baqarah ayat 125 yang bermaksud, dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah itu Baitullah, tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman, dan jadikanlah sebahagian makam Ibrahim tempat solat. Dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkan rumahku untuk orang yang bertawaf, yang iktikaf, yang rukuk dan sujud. Sadaqallahul azim. Dipetik daripada surah Al-Baqarah ayat 125, iaitu merupakan dalil daripada Al-Quran tentang keistimewaan makam Ibrahim. Seterusnya, terdapat juga daripada hadis sahih Nabi SAW sebagaimana yang diriwayatkan daripada Jabir mengenai sifat haji Nabi SAW, bahawa ketika sampai di Kaabah bersama Rasulullah SAW, baginda langsung mencium rukun Hajarul Aswad, kemudian berlari-lari kecil 3 putaran dan selebihnya yang 4 putaran dengan jalan biasa tawaf. Lalu baginda ke makam Ibrahim dan membaca, dan jadikanlah sebahagian makam Ibrahim tempat solat, dan menjadikannya kepada di antara dirinya dan Kaabah. Jadi kat situ dalil yang kedua yang mengukuhkan lagi keistimewaannya adalah Nabi Muhammad SAW juga melakukan solat sunat di makam Ibrahim. Seperti mana yang telah diperkatakan daripada awal tadi, sirah dia bermula ialah perjalanan sejarah, dan sirah dia adalah bermula dengan
makam di sini bukanlah perkuburan Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebagaimana dugaan atau pendapat sebahagian orang-orang kebanyakan, sebaliknya di dalam binaan kecil ini terdapat sebiji batu yang diturunkan oleh Allah dari syurga bersama-sama dengan batu-batu kecil lain yang terdapat di Hajarul Aswad. Batu makam Ibrahim dipelihara oleh Allah. Sekarang ini sudah ditutup dengan perak. Sedangkan bekas kedua tapak kaki Nabi Ibrahim, panjangnya 27 cm, lintangnya 14 cm dan dalamnya 10 cm. Itu adalah ukuran tapak kaki Nabi Ibrahim alaihissalam. Masih nampak jelas, tapak kaki tersebut masih nampak jelas sehingga sekarang. Padahal sekarang sudah 1442 Hijrah, dan kedudukan tapak itu tidak berganjak tahun demi tahun. Atas perintah Khalifah Al-Mahdi Al-Abathi, di sekeliling batu makam Ibrahim itu telah diikat dengan perak, dibuat kandang besi berbentuk sarkah burung. Jadi pemimpin daripada Arab telah mengarahkan supaya membuat pagar di makam Ibrahim ini. Alasannya adalah ramai yang berdoa di depan makam Ibrahim dikhawatiri mengandungi penyembahan dan penghormatan yang berlebihan kepada prasasti tersebut. Tidak heranlah kalau petugas di sana selalu menghalau jemaah-jemaah haji yang terlihat berdoa di depan makam Ibrahim. Petugas biasanya memberi peringatan kepada jemaah haji, makam Ibrahim hanya sebatas untuk dilihat, bukan untuk disembah. Terlepas dari itu semua, prasasti makam Ibrahim mengandung muatan sejarah yang tak ternilai. Prasasti jejak kaki Nabi Ibrahim AS itu menunjukkan betapa Nabi Ibrahim membangunkan Kaabah dengan tangannya sendiri. Jadi itu saja yang saya akan terangkan tentang objek makam Ibrahim ini serta keistimewaannya. Saya harap rakan-rakan dan Ustazah faham tentang penerangan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Izzat Senawi bin Jalaluddin Sayuti. Saya daripada kelas DPHU 3G. Okey. Di sini saya akan menerangkan tentang multazam. Multazam adalah tempat di mana doa kita dimakbulkan. Setiap doa yang dibacakan di tempat itu akan dimakbulkan oleh Allah. Itulah janji Allah. Maka bila mana kita ada kesempatan ke tanah suci untuk melakukan umrah ataupun haji, niatkanlah diri untuk pergi ke multazam. Multazam ni adalah bahagian dinding Kaabah di antara Hajarul Aswad dan pintu Kaabah. Multazam dalam bahasa Arab bermaksud bersandar. Pada saat Nabi SAW menaklukkan Mekah, Rasulullah SAW bersama para sahabatnya masuk ke Kaabah. Di antara Hajarul Aswad dan pintu masuk Kaabah, Nabi merapatkan badannya, wajahnya, tangan dan jari jemarinya ke dinding Kaabah. Di sana Nabi dan para sahabat pun berdoa. Itulah asal mula kenapa tempat itu disebutkan multazam. Di sana para jemaah haji boleh berdoa apa saja sesuka hati dan Allah menjanjikan akan mengabulkannya. Tidak ada doa khusus yang harus dibacakan oleh jemaah haji. Buku panduan manasik haji tidak spesifik merujuk kepada doa apa yang harus dibacakan di multazam. Padahal di tempat-tempat lain seperti Safa, Marwah, Mina, Arafah dan ada doa-doa khusus yang dianjurkan dibaca jemaah. Ini bermaksud di multazam jemaah boleh meminta apa-apa saja melalui doa. Okey, dari Abdul Rahman bin Safwan berkata, ketika Rasulullah SAW menaklukkan Mekah, maka saya mengatakan, saya akan memakai
pakaianku dahulu di rumahku di jalan. Saya akan lihat apa yang dilakukan Rasulullah SAW. Maka saya berangkat dan melihat Nabi SAW keluar dari Kaabah. Beliau dan para sahabat keluar dari Kaabah dan mereka menyentuh bait, iaitu Kaabah, dari pintu masuk sampai ke Hajar Batu Aswad. Mereka menaruh pipinya di Kaabah sedangkan Rasulullah SAW di tengah-tengah mereka. Hadis riwayat Abu Daud 1898 dan Ahmad 15124. Dalam sanad terdapat Yazid bin Ziyad, Ibnu Ma'in, Abu Hatim, Abu Zur'ah dan ulama lainnya yang telah melemahkannya. Dari Amru bin Syu'aib, dari ayahnya berkata, saya menunaikan tawaf bersama Abdullah. Ketika sampai di belakang Kaabah, saya berkata, apakah kita tidak berlindung? Beliau berkata, kita berlindung dengan nama Allah dari neraka. Ketika telah lewat, saya menyentuh Hajar Aswad dan berdiri di antara rukun, iaitu Hajar Aswad dan pintu Kaabah. Maka beliau menaruh dada, wajah, lengan dan kedua tangannya begini dan membentangkan lebar keduanya. Kemudian berkata, beginilah saya melihat Rasulullah SAW melakukannya. Hadis riwayat Abu Daud 1899, Ibnu Majah 2962. Dan di dalam sanadnya ada Musanna bin As-Sabbah. Okey, itu saja daripada saya. Assalamualaikum. Okey, bagi kesimpulannya ialah pada hari ini Kaabah adalah struktur kubik, tidak seperti struktur keagamaan yang lain. Tingginya 15 meter dan 10,5 meter di setiap sisi sudutnya hampir sejajar dengan arah kardinal. Pintu Kaabah ini diperbuat daripada emas emas padu yang ia ditambahkan pada tahun 1982. Kiswah, iaitu kain besar yang menutupi Kaabah yang dulu dikirim dari Mesir dengan kafilah haji. Hari ini dibuat di Arab Saudi sehingga munculnya pengangkutan moden. Semua jemaah melakukan haji atau ziarah yang sering berbahaya ke Mekah dengan kafilah besar di seberang padang pasir. Berangkat dari Damaskus, Kahirah atau kota-kota besar lainnya di Arabia, Yaman atau Iraq. Banyak perubahan pada Kaabah dan Masjidil Haram yang bersangkutan berfungsi sebagai peringatan baik mengenai seberapa seringnya bangunan ini dibaik pulih, bahkan untuk menyucikan lagi. Jadi lebih baik sebab oleh kerana kerosakan atau keperluan masyarakat yang berubah-ubah. Hanya orang Islam yang boleh mengunjungi kota suci Mekah dan